Assalamualaikum. Okey, jadi hari ni kita masih lagi bawa tajuk kesihatan diri dan reproduktif. Sambungan daripada minggu lepas. Tajuk kecil kita hari ini ialah penyebaran maklumat berhubung hak kesihatan reproduktif dan juga seksual. Penyebaran maklumat. Kita tahu maklumat tu sesuatu yang kita fahamkan daripada sama ada bahan bacaan ataupun kita lihat ataupun kita dengar. Waktu-waktu sekarang ni kita mudah memperolehi maklumat tersebut melalui aplikasi teknologi maklumat alam maya. Maklumat yang kita terima tu haruslah tepat dan dari sumber yang dipercayai. Dan kita hanya baca tanpa pastikan sumber tu dipercayai dan juga betul. Kita tak nak isunya ialah kita baca benda tu kita sebarkan tapi hanyalah benda yang tidak betul. Di sini ada beberapa kaedah yang difikirkan Bernas untuk penyebaran maklumat berhubung hak kesihatan reproduktif dan juga seksual. Okay. Yang pertama, pendidikan formal. Macam biasalah, pendidikan formal ni kita baca bahan daripada buku. Lagi kalau buku teks ataupun boleh dapatkan daripada maklumat daripada guru-guru. Macam sekarang ni waktu sesi PDPR, kamu dapatkan maklumat formal daripada sesi kelas dengan saya, ada dengan cikgu lain. Ada pelajar yang tak sempat mengikuti kelas secara Google Meet, dia tengok dekat video yang saya sediakan pun boleh. Baca buku teks tu pun ada bahan bacaan dia. Yang kedua, pendidikan tidak formal. Tidak formal ni macam mana? Contohnya dekat rumah kamu ada siapa? Kamu ada ibu, ada bapa, ada adik-beradik, abang kakak. Kamu dapatkan maklumat daripada pakcik, makcik ke, saudara-saudara kamu, jiran tetangga kamu. Secara tidak formal, kamu sembang, bercakap, berkomunikasi, bertanya sesi soal jawab. Ada orang suka sembang benda-benda yang mungkin hanya untuk bertanya khabar. Ada orang suka sembang perkara-perkara yang ilmiah, bergantung kepada orang tu nak sembang kosong ke sembang ilmiah ataupun perkongsian maklumat-maklumat penting sahaja. Yang ketiga, bagaimana kita dapatkan maklumat, bagaimana kita menyebarkan maklumat dengan adanya program kesedaran yang telah dijalankan ataupun yang dijalankan oleh pihak berkuasa tempatan yang kita panggil sebagai PBT, singkatannya PBT. Program kesedaran daripada pihak kerajaan, program kesedaran daripada non-government organisation ataupun NGO. Selalu kita dengar perkataan NGO membuat aktiviti-aktiviti sukarelawan. Itu non-government organisation. Yang mana sebaran maklumat menerusi kempen kesihatan, program kemasyarakatan dan poster tentang hak kesihatan reproduktif dan seksual ni dijalankan untuk supaya orang awam boleh tahu maklumat ni. Sama ada maklumat ni disampaikan dekat kalau TV dekat iklan-iklan, ataupun dekat alam maya kan, mungkin dekat website rasmi badan kerajaan tertentu ataupun PBT ataupun NGO yang akaun diorang hebahkan kempen kesedaran. Yang keempat, perbincangan dengan rakan. Kamu ada rakan-rakan sekelas, rakan-rakan bukan kelas yang sama, satu sekolah, rakan-rakan yang bukan satu sekolah pun, rakan-rakan yang daripada alam maya, kamu berbincang dengan rakan-rakan. Maklumat yang boleh disampaikan melalui perbincangan bersama rakan-rakan yang boleh dipercayai lah. Jangan cari yang kawan rakan yang tidak dipercayai, dia punya ayat tu betul ke tidak, bukan ayat, dia punya fakta yang disampaikan tu sembang kosong je ke, bunyi gempak je ke, tak. Tepat. Itu sebab kadang-kadang itu sebab ada masa tugasan saya bagi kamu tu, kamu carikan fakta dengan sumber. Jadi kalau sumber tu kamu dapatkan sumber yang tepat, kamu tak ada masalah. Memang disampaikan tu tepatlah. Contohnya kalau nak tengok benda tentang Kementerian Kesihatan, buka website Kementerian Kesihatan, tahulah fakta rasmi daripada dia orang. Cari orang-orang yang berkaitan dengan yang mampu memberikan
maklumat tu dengan tepat lah. Masa perbincangan dengan rakan ni, remaja boleh berkongsi maklumat dengan rakan tentang hak kesihatan reproduktif dan seksual dan masalah yang berlaku dalam kalangan mereka. Kadang-kadang kamu tak boleh berkomunikasi, berbincang masalah diri dengan family, mungkin kamu boleh bincang dengan rakan-rakan. Tapi pilih rakan yang boleh dipercayai. Dan yang kelima, media massa. Maklumat lebih cepat sampai melalui aplikasi seperti Instagram, Twitter, WeChat, WhatsApp, Telegram, Facebook. Semua ni media massa ni maksudnya mudah, cepat nak sampai kepada orang awam. Kita boleh hebahkan dia. Share. Bila kita share tu, dia berkongsi dengan orang-orang yang lain lah. Remaja harus bijak menilai segala dapatan maklumat sebelum mengamalkan serta menyebarluaskan maklumat tersebut. Menilai segala dapatan maklumat tu. Jangan kamu dapat tu terus share, baca. Sesuai tak kamu nak share benda tu? Tak sesuai. Pastikan maklumat tersebut didapati daripada sumber yang boleh dipercayai seperti laman web Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan juga sumber jurnal akademik yang lain. Kat mana kita boleh jumpa sumber jurnal akademik yang lain ni? Biasanya jurnal penulisan akademik ni contohnya daripada terbitan penyelidikan penulisan daripada graduan universiti, pensyarah universiti. Sumber-sumber jurnal akademik. Itu tentang penyebaran maklumat berhubung hak kesihatan reproduktif dan seksual. Kita pergi tajuk kecil yang seterusnya. Saya nak masuk tajuk amang seksual dan tingkah laku amang seksual. Apa tu amang seksual? Maksudnya ialah serangan seksual yang berlaku secara fizikal atau bukan fizikal, seperti melakukan apa-apa perbuatan lain yang melibatkan kontak fizikal dengan seseorang kanak-kanak walaupun tanpa persetubuhan. Dia ada banyak bentuk tingkah lakunya. Menurut Seksyen 14 dalam kurungan A dan Seksyen 14 kurungan B Undang-Undang Malaysia Akta 792 bahagian 4 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 menyatakan apa-apa perbuatan menyentuh bahagian seksual mangsa ataupun mangsa dipaksa melakukan sebaliknya terhadap pelaku dianggap amang seksual. So kita tengok apa dia bentuk-bentuk tingkah lakunya. Yang pertama, gangguan secara lisan. Lisan ni, lisan berkomunikasi, bercakap, ada bunyi audio. Kata-kata gurau, usik, bunyi dan soalan yang berbentuk cadangan seksual. Itu gangguan secara lisan. Yang kedua, kita ada gangguan bukan lisan, melalui bahasa tubuh. Bahasa tubuh ni macam kita tengok dia punya tingkah laku, tubuh badan dia, yang mana pandangan atau kelingan yang mempunyai niat atau keinginan menjilat bibir, memegang atau memakan makanan dengan cara menggoda, atau bahasa isyarat yang membayangkan perlakuan seks. Berhati-hati dengan bahasa tubuh. Kadang-kadang lengkuk tubuh badannya kita boleh faham. Yang ketiga, gangguan secara visual, iaitu menunjukkan bahan lucah, mungkin gambar lucah dan menulis surat berunsur seksual. Kita ada yang keempat, gangguan psikologi. Psikologi ni macam pemikiran kita lah. Kita terganggu pemikiran kita. Caranya mengulangi jemputan, merayu ataupun ajakan sosial seperti keluar berjalan yang telah ditolak sebelumnya secara berterusan. Kita tak nak dia ajak lagi, tanya lagi. Kita nak dia ajak tanya lagi. Itu gangguan psikologi. Dan yang kelima, gangguan fizikal. Sentuhan yang tidak diingini seperti memegang tangan mangsa secara paksaan, menyentuh bahagian lain tubuh mangsa, menyentuh alat seksual mangsa dan memeluk mangsa secara paksa. Itu tingkah laku amang seksual. Kita ada 5 tingkah laku amang, bentuk tingkah laku amang seksual. Jadi, katakan tidak kepada amang seksual. Ada 5 yang kamu kena fikirkan ataupun cuba praktikkan. Sentiasa berada di tempat yang terbuka serta dapat dilihat oleh orang lain. Jadi mudah kita nak minta pertolongan dan juga sukar dia nak melakukan gangguan tersebut. Yang kedua, jauhkan diri jika mengesyaki sesuatu yang tidak baik akan berlaku.
Yang ketiga, menolak perlawan untuk berdua-duaan. Yang keempat, menjerit sekuat hati apabila diri berada dalam bahaya. Dan yang kelima, sentiasa berasa curiga terhadap orang lain walaupun ada pertalian kekeluargaan. Last sekali, untuk hari ni kita tengok kesan dan akibat daripada amang seks. Yang pertama, kesan psikologi. Mangsa akan hilang motivasi diri, mereka hilang minat terhadap sesuatu dan diri sendiri. Tak ada motivasi diri jadinya. Mangsa juga akan cenderung mengasingkan diri dan suka berseorangan. Mangsa juga akan mengalami kemurungan dan trauma. Sebab kalau gangguan kesan psikologi ni itulah ada berkaitan dengan pemikiran, terganggu pemikiran dia. Kadang-kadang ada mangsa yang mempunyai perasaan untuk merisikokan diri sendiri. Takut dia merisikokan diri sendiri kepada sesuatu yang tidak baik. Kesan yang kedua, kesan kepada emosi mangsa lah. Mangsa gangguan seksual akan berasa malu untuk bergaul dengan masyarakat kerana berasa rendah diri dan tidak layak untuk bersama mereka. Mangsa akan sentiasa berada dalam ketakutan dan curiga dengan keadaan sekeliling mereka. Jadi mereka trauma. Mangsa juga akan mengalami trauma dan sukar untuk melupakan peristiwa tersebut. Jadi ada kesan psikologi, ada kesan emosi. Pemangsa. Yang tadi tu mangsa. Mangsa ada kesan psikologi, ada kesan emosi. Kemudian kita tengok pemangsa. Pemangsa akan dikenakan hukuman seperti penjara, denda atau sebatan. Nama baik keluarganya akan tercemar akibat perbuatan yang tidak bertanggungjawab itu. Keluarga pemangsa akan dipulaukan oleh masyarakat setempat. Pemangsa akan kehilangan kerja dan masa depan menjadi gelap. Jadi itu kesan kepada pemangsa. Itu sahaja tajuk untuk bab kesihatan diri dan reproduktif.